Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi. Pemimpin masa kini diingatkan supaya tidak bersikap rakus, angkuh dan gelojoh seperti pegawai-pegawai dari negara penjajah suatu masa dahulu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sikap berkenaan tidak patut ada dalam diri pemimpin sama sekarang jika mereka benar-benar ikhlas mahu membina Malaysia ke arah lebih baik. Dan inilah komitmen kita. Sementara kita merasa terharu dan tersentuh hati nurani kita kerana kita adalah generasi yang kenang jasa pejuang-pejuang. Kita tahu kita tidak akan ada di sini mengecapi nikmat merdeka kalau tidak kerana tokoh-tokoh besar negara kita dulu sanggup menggadai nyawa, harta benda untuk mencari kemerdekaan, mencapai kemerdekaan bagi negara kita. Ini juga peringatan kepada pemimpin-pemimpin yang memikul amanah sekarang supaya belajar daripada elemen dan ciri yang positif dan baik daripada mereka dan tidak terheret dengan amalan kerakusan, keangkuhan, kegelojohan pegawai-pegawai penjajah. Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap dalam ulang tahun pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu di Bandar Hili, Melaka. Barat dan Timur. Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menggesa rakyat saling mengingati kemerdekaan tanah air adalah hasil kerjasama pelbagai kaum di negara ini. Rakyat daripada pelbagai lapisan generasi juga perlu memahami prinsip perlembagaan untuk mengukuhkan semangat perpaduan. Katanya menerusi pidato Tunku Abdul Rahman sejak 67 tahun dahulu, turut menyebut tentang kerukunan hidup pelbagai kaum. Jiwa dan semangat perpaduan itu harus dipupuk. Ada orang mengatakan hanya sekarang kita bicarakan soal perpaduan kaum. Tidak benar. Dengar pidato Tunku Abdul Rahman. Dengar orang-orang yang bersama dalam rombongan beliau. Teliti peristiharan kemerdekaan 31 Ogos. Selalu disebut Persekutuan Tanah Melayu. Disebut Kedaulatan Melayu. Disebut bersamanya kerukunan hidup pelbagai kaum, pelbagai agama negara kita, dan ini wajib kita pertahankan di negara merdeka yang tercinta Tanah Melayu dan sekarang Malaysia. Laungan Keramat Merdeka kembali bergema di Bandar Hili, Melaka malam tadi bagi mengenang peristiwa bersejarah pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada 20 Februari 1956. Sambutan itu dianggap penuh bersejarah kerana ia pertama kali diadakan selepas Tunku Abdul Rahman mengumumkan kemerdekaan negara 68 tahun lalu. Perarakan bermula dari bangunan merah Stade Hais menuju ke dataran Memorial Kemerdekaan diketuai sebuah kereta antik dinaiki Datuk Seri Anwar Ibrahim yang melakonkan watak Tunku Abdul Rahman. Sebaik tiba di pentas utama, Perdana Menteri membuat pemeriksaan barisan pemuda. Sebelum Presiden MIC Tan Sri S.A. Vigneswaran yang bertindak sebagai Tun VT Sanbatan mengalungkan bunga malai kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Laungan Merdeka sebanyak 3 kali kemudian bergema sejurus Datuk Seri Anwar Ibrahim membacakan deklarasi kemerdekaan. Sambutan diteruskan dengan Malam Aneka Warna yang menampilkan persembahan teater musikal bertajuk Di Atas Runtuhan Kota Melaka, Kita Dirikan Negara Baharu. Baik saudara, lawatan kerja 4 hari Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Tokyo memberi manfaat besar kepada negara dalam pelbagai bidang. Selain memperkasa pengajian TVA negara, Malaysia juga mendapat faedah dalam aspek pendigitalan serta usaha menangani perubahan iklim. Akui timbalan Perdana Menteri, Jepun mempunyai aspek pengurusan bencana yang terbaik dan seharusnya dipelajari oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya juga telah membangkitkan tentang soal sistem menggunakan satelit bagi mengurangkan risiko terhadap berlakunya jerebu yang terhasil daripada negara jiran, dan ini adalah sesuatu yang mereka telah cadangkan di mana kita akan
mengadakan beberapa tindakan, bukan saja NADMA tetapi juga kementerian lain yang terlibat di dalam menangani masalah jerbu ini. Menyentuh aspek pendigitalan, beliau mengharapkan lebih banyak kerjasama dapat dijalinkan. Ini termasuk potensi membangunkan kampung pintar yang akan menyumbang kepada peningkatan ekonomi melalui penggunaan teknologi baharu. Saya telah meminta agar pelajar-pelajar Jepun juga dapat memilih Malaysia untuk mereka belajar kerana medium of instructionnya adalah dalam bahasa antarabangsa yang memang pelajar Jepun meminati untuk menggunakan bahasa antarabangsa ini untuk melanjutkan pelajaran di Malaysia. Program E-Usahawan Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC disasar melatih 30,000 usahawan mikro, pelajar IPT dan TVET tahun ini. Ia dengan sasaran jualan sebanyak 35 juta ringgit. Menteri Digital Govin Singh Dio berkata sejak diwujudkan pada 2015, seramai 563,543 usahawan di seluruh negara telah dilatih melalui program berkenaan. Selain menjana jualan terkumpul melebihi 1.24 bilion ringgit. Di bawah program E-Usahawan Hub diperkenalkan untuk selesaikan cabaran bagi perusahaan yang kecil dan sederhana yang menghadapi kekurangan akses kepada pengetahuan dan juga bimbingan untuk membangunkan perniagaan mereka masing-masing. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kelestarian Hidup KPDN memberi jaminan akan menjalankan siasatan sekiranya terbukti wujud aktiviti kartel dalam industri padi dan beras negara. Menterinya Datuk Armizan Muhammad Ali berkata Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC sentiasa terbuka untuk mengambil tindakan sewajarnya jika maklumat berkaitan perkara itu dapat disalurkan kepadanya. Kawal selia berkaitan industri padi dan beras ini terletak di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Okey, ada isu-isu yang disebut tentang kartel beras. Jadi di peringkat KPDN khususnya Suruhanjaya Persaingan, kita terbuka sekiranya Kementerian Pertanian mempunyai maklumat, pihak-pihak tertentu mencari maklumat, salurkan kepada MyCC dan kita akan melaksanakan penyiasatan tentang aspek tersebut. Pelancaran Kod Etika Wartawan Malaysia tidak akan mengekang kebebasan bersuara dalam kalangan media. Jaminan itu diberi Menteri Komunikasi Fahmi Fadil. Beliau sebaliknya menegaskan kod tersebut merupakan panduan buat pengamal media mendepani cabaran teknologi terkini. Jelasnya kod etika itu telah wujud sejak 1989 dan ia diperhalusi bagi memperkasa kemahiran kewartawanan secara berterusan. Kod etika ini telah wujud sejak tahun 1989. Kita hanya menambah baik memandangkan ada beberapa perkara. Sebagai contoh, kalau kita teliti, perkara ke-8, wartawan perlu memberi keutamaan untuk meningkatkan kemahiran kewartawanan secara berterusan, antara lain sebab perkembangan teknologi. Fahmi turut menjelaskan pihaknya sedang berusaha untuk mewujudkan skim perlindungan baharu bagi memastikan kebajikan lebih 26,000 penggiat seni serta wartawan sambilan terjamin. Satu perbincangan bersama Menteri Sumber Manusia telah dilaksana bagi meneliti keperluan tersebut. Dalam bidang kuasa kementerian ini, kita juga lihat kepada seniman, pembikin filem dan juga wartawan sambilan. Jadi dalam perkiraan kementerian ada sejumlah lebih daripada 26,000 sama ada wartawan sambilan dan atau penerbit filem, cast and crew yang perlu mendapat bantuan, juga seniman, para pemuzik. Jadi dalam pertemuan semalam kita bincang sama ada boleh diwujudkan skim baru kelak untuk membolehkan beberapa bentuk pekerjaan sambilan ini disatukan dan dengan satu nilai caruman
yang mana mereka masih boleh mendapat perlindungan sosial. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.